Okay guys, so hari ni just a simple vlog kind of content. Sorry abaikan suara tak begitu okay. Sebab apa? Literally sesama dan juga ada sedikit batuk, baru recover daripada demam. Jangan risau, aku dah buat check semua, everything negatif. Just a common punya demam. Sebab itu hari Jumaat aku pergi ride KL naik motor, balik tu hujan, so aku redah je. So mungkin disebabkan perkara tersebutlah demam dan sesama batuk ni lah kan. So hari ni nak pergi ke Kuala Lumpur. Basically aku nak try to trade in dan tukar kamera aku lah, kamera studio, kamera recording aku. Di mana bagi siapa yang tahu, aku sekarang currently aku guna kamera utama depan adalah Canon EOS R5. Kamera atas adalah Canon EOS R. So basically it served me quite well for the past 6 to 1 year punya time aku guna, tak sampai setahun kot. It is fantastic punya kamera. Cumanya with my current punya way of recording dan juga capacity of recording dan juga volume of recording, aku dah tak boleh nak cope with the limitation ataupun constraint yang ada pada kamera tersebut lah. Especially the main punya kamera Canon EOS R5 tu. Sebab apa? Ada beberapa sebab which is aku akan cerita throughout the way aku nak ke Kuala Lumpur ni lah. So sekarang aku nak pergi ambil kamera tu dekat studio. Aku dah bawa kotak dia dekat belakang. Aku nak ambil kamera tu kat studio, and then kita sambung lepas aku ambil kamera tu lah. Jadi korang stay tune je. Okay guys, so kita dah sampai dekat studio. So kita nak ambil kamera lah, of course, sebab kita plan nak trade in kamera, nak tukar kamera kan. Jadi sebelum aku share kepada korang kenapa the reason aku nak tukar kamera, aku nak tunjuk pada korang my current setup lah dekat dalam studio ni. Jadi macam ni, macam korang nampak. Okay, jadi macam sekarang, itu aku punya prime shot aku lah, A-roll aku punya kamera. So ini adalah top down aku lah, EOS R dengan R5. So macam korang nampak sekarang, R5 ni aku pairingkan dengan Atomos Ninja V. Lepas tu Atomos Ninja V ni aku sambungkan kepada aku punya TV kat tepi ni lah. Abaikanlah ini koyak punya. Cuba nak pakai tapi dah bahagia habis. Okay, so same goes to dekat atas ni, EOS R ni aku pairingkan dekat TV besar tu lah. So bila mana aku duduk recording macam ni lah. Alright, so the reason why aku perlu hubungkan this EOS R5 dengan aku punya external screen recorder ni adalah disebabkan oleh EOS R5 tend to overheat bila mana kita guna extensively. Meanings that extensively tu bukan maksudnya 3 jam 4 jam punya recording tau. Sejam punya recording pun dia dah mula panas. Itu pun pada 4K 60 fps yang lowest punya setup lah. Belum cerita 8K lagi, sebab apa kamera ni boleh record 8K. So dalam ideal punya situation, maksudnya dekat dalam static punya situation macam dekat studio ni, should be no problem lah. Sebab apa? Kita hanya pacak kamera tu kat depan and then that's it. Tetapi the problem happen adalah bila mana kita nak buat B-roll lepas tu. Sebab apa tahu? Untuk B-roll aku akan still gunakan EOS R5 comparing to R kat atas ni. Kamera kat atas ni usually aku tak adjust. Sebab apa? Dia akan berkali-kali aku tak suka nak adjust balik bila nak reshoot. So most of the time aku akan buat roll shot dalam katalah 2 video kan, katalah sejam setengah. After that nak gunakan untuk B-roll. So bila guna untuk B-roll, usually aku takkan pasang sekali dengan screen ni tau. Aku akan pasang memory card dekat dalam ni. Aku cabut kamera ni, letak dekat another punya tripod, pacak dekat situ, dan aku akan buat B-roll dekat atas meja ni lah. So what happen adalah dia akan start to overheat terus lah. The moment kau cabut je external recorder Atomos Ninja V tu, dia akan mula ada limit tau. Dia akan keluar masa dia. Dia tinggal lagi 15 minit untuk record. So dia akan turun sampai tinggal 2 minit. And then most probably kadang-kadang just boleh sempat untuk buat satu video punya B-roll. Itu pun just simple B-roll, bukan B-roll yang canggih-canggih sangat tau. So that's the problem mula start to annoy me lah kan. So selain daripada itu, it is a bit clunky untuk gunakan EOS R5. Sebab apa? Between these two camera, R5 ni yang the most canggih dan most power punya kamera lah. So of course untuk external ke apa-apa main shoot aku akan guna EOS R5.
So bila mana kita nak buat external shoot, nak buat biro dekat luar ke, nak buat event punya coverage ke, I have, nak tak nak, aku perlu untuk bawa ni sekali, pasang dekat atas dia, and then mikrofon dekat atas dia lagi ke, ataupun aku buat banyak benda akan kena attach dekat satu benda ini saja, menjadikan ia super tak efficient untuk kegunaan outdoor. Boleh untuk shoot tanpa DOS Optimus Ninja, tapi kau akan ada limitation in term of timing, dan kau akan rasa tak selesa tau. Bila-bila masa saja dia boleh unusable. So jangan salah faham, EOS R5 powerful enough untuk all those things, tetapi dia ada limitation dia for timing. So itu dia keluar EOS R5C. So that's the main reason kenapa aku nak tukar. So kenapa pula nak babitkan sekali kamera atas ni? Kenapa nak babitkan EOS R sekali? Sebab apa? Aku punya cara senang je. Bila aku pakai Canon, all my system akan jadi Canon, sebab lens boleh pakai interchangeably, and then the setting semua kan. Tapi once aku nak tukar kepada lain punya brand, Sony ke apa ke, aku akan tukar kepada the whole system that brand only. So senang aku nak buat macam-macam benda. Nak fahamkan sistem dia, nak fahamkan dia punya color profile dia, semuanya senang sebab dia adalah satu jenis. Alright. So basically aku nak cabut semua benda ni, dan aku nak bawa pergi KL. Kita nak cuba trade in, nak try tengok adakah kamera yang aku nak tu boleh kita trade in kan, ataupun kita just top up minimum, depending Kalau let's say terlampau banyak kerugian, mungkin aku akan hold dulu niat aku ni. Tetapi kalau anda kata still within my budget, dan aku akan mungkin teruskan lah. Jadi jom aku nak cabut all the camera, nanti kita sambung dekat dalam kereta. Let's go. Rasa kita akan keluar cepat ni ke tak? Okay guys, dah nak sampai. Mana satu kedai dia, KLDSLR katanya. Ada satu. Thank you Daud, tolong angkatkan beg. Thank you Daud. Alright, dah sampai. Jom scan. Okay, diorang tengah kira-kira sikit, tengah kauti marker lah. Tengok jadi tak jadi. Banyak kat barang, 9 barang, termasuk lens-lens lama. Alright, hopefully gratis. Alright, nanti sekejap kita sambung tengok on tak on. Kalau harga dia kena, then baru kita angkat lah. Kalau anda kata harga dia rendah sangat, then kita pakai je lah kan. Benda yang ada boleh je pakai, cumanya kadang-kadang nafsu kan. Alright, jadi nantikan. Okay guys, so kita dah come out dengan harga yang dia ambil, which is bagi aku quite reasonable lah, within my expectation. So kita akan confirm ambil ni FX3. Cumanya sekarang kita nak decide sama ada kita nak ambil this Tamron 1728 ataupun kita nak ambil import G Master ni. Ini idaman lah, cumanya nak ambil Malaysia set ni sampai 9,000, import dalam 7K something. Mungkin kita ambil import je lah sebab lens warranty tak panjang. Tapi inilah yang kita akan tapi for timing maksudnya kita ambil satu lens, satu kamera dua ada apa? Yes. Nanti kita carilah second hand. Pakai ni dulu. Tamron. Alright, nanti kita tengok bincang-bincang dengan harga, finalize dulu macam mana. Right, jadi jom kita come back to negotiation. Okay. So ni should be the handle lah. So mic dekat sini lah. Saya nak input. Alright. Guys, jauh beza ringan kan. Alright, kita masuk lens ni. Ni kita ambil ni.
Full size HDMI. Macam mana letak? Tak sure lah letak macam mana. Letak kan? Oh sini. Alright, ada ports. Right. Tu jangan kot, nanti kita borak dalam kereta. A few moments later. Okay guys, so kita dah settle proses pembelian. Sorry keadaan aku makin tak sihat. Tu lah orang kata degil, tak sihat-sihat, nak merayau juga kan. So aku baru lepas keluar Sungai Besi. Literally hari ni jam gila sebab hari ni hujan lebat dan dekat KL banjir. So literally kita orang baru je lepas tu Sungai Besi dan lapar, singgah kat KFC dekat BHP tu lah, beli sam. Daus pergi belikan sam ni sebab aku pergi berdua. Asalnya tadi seorang, tapi bila aku pergi kat studio aku cakap Daus, teman aku Daus, aku tak larat nak drive. So dia driving, dia pergi beli makanan jap. Aku baru beli sam soluble dekat bawah ni dengan air untuk some additional recovery protection. Tapi basically that's it lah. The main reason kenapa aku tukar aku punya EOS R5 dan terlibat sama dengan EOS R tu adalah disebabkan oleh EOS R5 tu memang overheating. So at first tak ada masalah. Bila mana at first tu aku punya pemikiran tu kita nak shoot dalam studio je lah kan, static. So for the price, for the value, that's the best the market can offer lah. 15,000 kau dapat 8K 30fps, 4K 120fps, and then great and good punya camera and video punya gear. Cumanya along the way, bila dah masuk 2022 ni, aku banyak buat outdoor punya shoot, pergi event, aku banyak buat vlog dekat channel aku dan juga channel lagi satu. So I'm thinking of, aku dah tak boleh nak ada bulky setup lagi tau. Aku kena ada satu point and shoot punya gear. Maksudnya macam Sony FX3 tu, dia lebih compact, and then dia tak ada overheating issue as per my research dekat internet. And then dia have a same quality video as A7S Mark III, yang kita semua tahu memang a good video punya shooter. And then yeah, that's literally it lah. Dan bila mana aku berhijrah ke Sony, then of course all my ecosystem need to be Sony lah. Otherwise no purpose aku migrate. Aku kena maintain dua-dua ecosystem, dua-dua lens macam tu. Cumanya untuk top punya shoot aku tak dapat lagi. Aku ingat nak ambil Sony A6400 je. Sebab apa? For my budget, that's more than enough. Cumanya literally dekat market tak ada stock untuk A6400, A7S Mark III. I don't know why. Mungkin ramai yang jadi content creator, ramai yang membeli gear tersebut tapi tak ada. So I'm looking for that. Mungkin kita try cari used punya murah-murah kan. Budget dalam 4,000 ke bawah, siap a good lens. We see how. For time ni aku akan guna satu kamera dululah, FX3 dengan lensa tersebut. Mungkin kita akan switch lah mana-mana kan. Ataupun kalau ada any urgency top dan juga depan punya shooting, dan maybe top aku letak pakai phone dululah. Sebab currently phone pun semua bagus-bagus kan. Dalam good lighting memang tak ada masalah. Alright, so basically that's it lah. That's the main purpose. That's why aku bagi tahu dekat dalam tengah-tengah video tadi. Sometimes at certain point of time kita nampak option A, tetapi along the way kita dekat titik C kita nampak option B dan juga C kan, yang mungkin lebih sesuai dengan kita punya workflow. Yang paling penting memudahkan workflow. Aku tak nak buat video sebab aku buat video everyday banyak. Aku tak nak bila buat banyak tu aku rasa tension. Sebab apa? Kena tunggu setengah jam kamera overheating, and then lepas dah overheating tu setengah jam kau nak shoot balik, dia boleh bagi kau another 15 minit to 20 minit saja, and then kau kena rehatkan balik. Jadi that's defeat the purpose of enjoying making content. At least bagi aku lah. Sebab aku buat content banyak everyday. Walaupun view tak banyak, aku punya productivity tu banyak. So I need to at least enjoy my productivity lah. Alright, so that's all for this short vlog. I don't know, short macam panjang cakap kan. Jadi kalau anda kata ada antara korang yang sedang menggunakan Sony FX3 ke ataupun EOS R5 ke, korang boleh kongsi dekat bawah. It's not about brand loyalty ke, nak bashing brand sana tak bagus. Tapi kita talking about which device yang suit untuk masing-masing punya workflow for current punya point lah. That's all. Alright, so korang boleh share korang punya pendapat kat bawah. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Bye bye.